Apa khabar semua? Anda tahu tak? Paris sekarang tengah huru-hara. Memang sekarang ni diorang tengah buat tunjuk perasaan yang sangat ganas. Maknanya sampai level bakar-bakar kereta dekat tepi jalan. Lepas tu merompak masuk kedai, pecahkan kedai. Kereta api pun kena bakar. Dan masalahnya riot ni dah merebak jauh. Even sampai ke Belgium. Puncanya seorang budak 17 tahun bernama Nahil, dia bawa kereta Mercedes A-Class, atau ada orang kata kereta ni mungkin AMG A45 atau A35, kena tahan dengan polis. Entah apa masalahnya, polis tu acukan pistol betul-betul depan muka dia. Kalau saya lah kena macam tu, basahlah seluar rasanya. Tapi Nahil ni boleh pula dia terus pecut. Dan polis pun tembak sampailah mati. Jadi sekarang ni sebagai rakyat biasa, bila polis buat macam ni, confirm kita takut. Sebab kalau boleh kena dekat dia, boleh kena dekat siapa-siapa juga. Dan inilah yang dirasakan oleh orang Paris sana. Adakah lari dalam keadaan macam ni patut ditembak terus? Plus Nahil ni, walaupun dia memang ada masalah dengan polis sebelum ni, keluarga dia originally dari Algeria. Jadi public lagi confused sama ada budak ni ditembak sebab dia salah ataupun ditembak sebab dia punya bangsa dia. Nampak bangsa lainnya dia akan dilayan berbeza. Dan dekat luar negara sana, lagi-lagi dekat negara barat lah, contohnya dekat Eropah dengan dekat US, rakyat dia memang sangat kritikal terhadap polis. Pantang polis buat silap sikit je, memang kena. Kalau belah timur, contohnya Asia Tenggara, termasuklah Malaysia, lepas tu China contohnya, kita macam tak adalah nak lawan polis tu. Kita respect diorang ni menjaga keamanan negara kita. Jadi bila dekat sana, diorang tak respect sangat pun polis, keadaan sebenarnya sentiasa intens. Maknanya kan, anytime pun boleh perang antara orang biasa dengan polis. Dan benda ni saya experience first hand masa buat PhD di London dulu. Kalau anda ingat, ada seorang rakyat Malaysia dulu kena tolak jatuh basikal, pecah rahang dia. Lepas tu basikal kena curi. Kemudian ada orang pura-pura nak tolong, tapi rupa-rupanya orang tu pun penyamun. Jadi basikal pun kena curi, beg pun kena curi. Memang ngeri jadi orang Malaysia pada waktu tu. Masa tu pun jadi rusuhan ni sebab kes polis tembak seorang orang kulit hitam sampai mati. Ini yang menjadi punca riot waktu tu. Ada report kata yang penjahat tu tembak polis dulu. Tapi ada orang kata yang penjahat tu tak ada senjata pun. Habis tu, kalau tak ada senjata, kenapa tembak dia kan? Plus mamat ni kulit hitam. Jadi orang suspek juga, adakah polis tembak dia sebab dia kulit hitam? Lepas tu semua orang pun confused, dia orang pun buat protes. Asalnya aman je, tapi bila berita ni tersebar, protes ni merebak dengan cepat satu negara dan dia jadi satu benda yang ganas. Dan akhirnya benda ni sampai ke London, tempat saya belajar. Malam tu saya dengan kawan-kawan balik dari universiti, kita pun pergilah makan. Dekat kedai makan ni, tiba-tiba dekat luar tu bunyi bising-bising. Lepas tu bunyi tingkap pecah dekat kedai sebelah. Waiter-waiter semua dah panik, suruh customer lari dari tingkap depan. Belah depan kedai pula memang clear sebab ada cermin je. Jadi memang nampak geng-geng looters ni rosakkan harta benda. Nasib baik diorang tak masuk serang kedai makan tu. Memang tak lalu makan terus lepas tu. Benda ni berterusan dalam seminggu lepas tu dan merebak ke seluruh negara. Last sekali, asalnya seorang je kena tembak kan, tapi disebabkan riots ni, lagi ramai mati dan injured. Memang ramai. Jadi dekat Eropah ni sebenarnya, diorang ni nampak memang macam aman. Dia action je sebenarnya. Dia siap kutuk-kutuk kata kita pula yang bersifat perkauman. Padahal dia pun teruk juga. Bila jadi macam ni, baru nampak ketegangan yang berlaku. Dan sekarang berlaku dekat Paris pula. Dekat Paris ni pula lagi ganas. Dahlah dulu dia punya media suka cakap lepas. Kononnya kebebasan bersuara katanya. Dan diorang ni pula tak pernah serik. Bila dah jadi macam ni, baru nak panik. Now, sekarang ni bukan kita nak kata padan muka. Obviously, kita tak boleh sokong keganasan. Tapi cara dia structure society dia ni memang in such a way tak boleh berlaku silap sikit. Nanti orang akan merusuh. Bila jadi kes polis tembak budak depan-depan macam ni, asalnya polis tu kata budak tu drive macam nak langgar dia. Tapi lepas tu tak boleh cakap apa sebab memang orang rekod kejadian ni. Memang dia tengah tunjukkan pistol tu dekat Nahil ni dari bahagian tingkap driver side. Mungkin dia boleh argue yang dia tembak untuk elakkan Nahil ni pergi langgar orang lain.
ataupun dia tak nak benda ni bertukar jadi kejar-mengejar polis dekat bandar Paris. Tapi persoalannya, adakah berbaloi tembak dia sampai mati? Dan sekarang bila dah riot macam ni, 40,000 polis terpaksa dikerahkan untuk kawal keadaan. Banyak harta publik rosak, kereta-kereta tepi jalan pun kena bakar, kedai-kedai kena pecah, kena rompak. Kadang-kadang yang buat rusuhan ni, dia bukan tahu apa pun. Dia nampak peluang nak merompak je. Polis pula tak boleh nak buat apa sebab kena kawal rusuhan ni. Jadi kerugian memang besar. Kalau dekat London dulu, kerugian dia dekat 1 bilion ringgit Malaysia. Dan yang menjadikan benda ni bahaya adalah risiko orang lain pula mati sebab gaduh dengan polis. Dan yang membuatkan orang lagi marah adalah Peguam Bela Nahil ni cakap polis tu dia tak capai syarat-syarat yang mencukupi untuk guna peluru hidup dalam kes ni. Dan inilah yang tengah berlaku sekarang ni. Tapi bila dah jadi macam ni, orang nak pergi Paris pun jadi takut. Kalau siapa yang pernah pergi dekat sana, saya rasa anda pun tahu yang orang Perancis ni, dia tak nak cakap English. Jadi agak susah nak bergerak keliling bandar tu. Nak tanya-tanya apa pun agak susah. Plus banyak kes pickpocket dan bandar dia bukanlah bandar yang paling bersih. Lagi-lagi dia punya metro dekat bawah tanah tu. Sekarang ni tambah pula dengan rusuhan macam ni, lagilah orang tak nak pergi. Jadi of course akan efek dia punya income dari segi perlancongan. Dan walaupun kita jauh dari Paris ke, dari London ke, dan benda ni dah berlaku pun, tak semestinya kita tak boleh ambil pengajaran. Pertama sekali kita patut bersyukur sebab walaupun ada salah faham, rakyat negara kita ni masih berfikiran rasional. Tak terfikir pun nak merusuh sampai ganas macam ni. Kita ni dah lah negara masih membangun. Belum sampai lagi status negara maju. Masih struggle nak buat produk-produk bernilai tinggi untuk jual dekat luar negara. Jadi kita memang tak boleh afford untuk merusuh bergaduh-gaduh macam ni. Kemudian kita pun patut faham betapa susahnya jadi polis ni. Kan Uncle Spider-Man tu dah cakap, with great power comes great responsibility. For sure ada beberapa bad apples, tapi biasalah, itu kelemahan manusia. Dan polis pun tak boleh function tanpa society yang faham tugas mereka. Kalau kita dalam kedudukan polis yang tengah tahan Nahil tu, mungkin kita pun tak tahu nak buat apa. Memang split second punya decision. Adakah kita mampu kawal emosi kita waktu tu? Berat pula video kali ni kan. Selalu relax-relax je. Cuma sama-samalah kita berdoa supaya tak ada rakyat Malaysia yang terlibat dengan kejadian ni. Maklumlah, Paris ni satu lokasi pelancongan yang sangat terkenal. Dan setakat video ni dirakam, memang tak ada berita kata orang Malaysia terlibat. In fact, media pun tak cover sangat insiden ni. Jadi saya pun tak faham kenapa. Yang jadi menarik untuk channel Hasbullah Syarah ni sebab punca kejadian ni adalah melibatkan kereta. Dan kalau anda nak lagi banyak info pasal dunia otomotif pula, saya jemput anda sign up Nota Ahad, di mana setiap minggu saya akan emailkan anda perkembangan terbaru dalam dunia otomotif supaya anda pendengar Hasbullah Syarah sentiasa up to date. Yang paling penting, free of charge saja. Jadi diharapkan situasi dekat Paris ni akan bertambah reda dan tak merebak ke bandar-bandar lain. Kalau kebetulan anda sedang berada di Paris waktu video ni live, komen situasi anda dekat bawah dan saya doakan anda selamat-selamat saja. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.